Baik, pembentangan ataupun pengenalan rang undang-undang Akta Anti Lompat Parti merupakan salah satu daripada perkara yang dipersetujui dalam memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik antara Pakatan Harapan dan juga pihak kerajaan. Dan pembentangan esok, sesi esok pindahan penggubalan perkara 10 Perlembagaan Persekutuan merupakan langkah pertama untuk mencapai apa yang dijanjikan dalam MOU tersebut. Tetapi dalam masa sama saya ingin terus bercakap dengan Fauzi Fazil iaitu fellow penyelidik Majlis Belia Malaysia MBM untuk kita melihat Fauzi, adakah proses untuk membentangkan RUU ini yang akhirnya diharapkan dapat diluluskan dengan 2/3 dapat mengembalikan keyakinan ataupun mengurangkan trauma rakyat yang ketika ini dapat 3 Perdana Menteri dalam satu penggal. Fauzi. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Astrawani atas peluang ini. Yang pertamanya saya ingin respon terhadap isu ini dengan menyatakan bahawa sehingga kini kita tengok masih banyak persoalan muncul tentang RUU anti lompat parti ini. So apabila persoalan ditujukan adakah ia akan mengembalikan keyakinan rakyat, terutamanya golongan belia, saya berpendapat ia agak kurang untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Kerana kalau kita lihat, idea untuk bawa Akta Anti Lompat Parti telah dibawa sejak tahun 2019. Kemudiannya ia tergendala pada tahun 2020 akibat perubahan kerajaan dan sebagainya. Namun sebelum 2019, MBM, Majlis Belia Malaysia terutamanya, dirujuk dalam sesi libat urus tertentu untuk kita bagi pendapat tentang draft anti lompat parti ini. Tapi kalau kita tengok draft RUU anti lompat parti terbaru ini, draftnya hanya dikongsi dalam jawatankuasa pemandu transformasi kestabilan politik tanpa dirujuk secara umum, ya, maksud saya panggil round table discussion atau perbincangan tertentu dengan golongan-golongan sivil di Malaysia ini. Makanya apabila tak ada rujukan, banyak persoalan dan ianya hanya perbincangan tertumpu dalam golongan ahli parlimen sahaja. Makanya apabila rakyat tidak dilibatkan, saya rasa keyakinan itu agak kurang di sana. Apa perkara-perkara yang mungkin dicadangkan sebab sebelum ini ada 3 perkara yang dimaklumkan, 3 istilah utama dalam lompat parti, dalam RUU lompat parti itu yang diberikan penumpuan. Antaranya kalau boleh saya sebutkan sedikit di sini, mereka yang keluar parti jadi wakil bebas ataupun daripada parti politik lain masuk ke parti politik lain, dan ini antara perkara yang diberikan itu antara inti partinya. Tapi dalam sesi berurus dengan badan-badan sivil seperti MBM ini, apa mungkin perkara yang sebenarnya perlu diberikan penekanan untuk RUU anti lompat parti ini benar-benar berkesan dan bukannya dibuat sekadar melepaskan batuk di tangga untuk memenuhi tanggungjawab dalam MOU transformasi dan juga kestabilan politik, Fauzi? Baik, saya rasa perkara yang paling penting perlu diberi perhatian sebelum inilah, kalau kita lihat kerajaan sebelum ini memberi perhatian tentang punca kuasa untuk kita menentukan ahli parlimen lompat parti. Itu definisi itu yang menjadi persoalan. Siapa yang menentukan ahli parlimen ini lompat parti atau tidak, ataupun dia buat perkara itu berdasarkan undang-undang perlembagaan. Maka di sini, sebab itu sebelum ini di peringkat MBM ada cadangan-cadangan secara kecil, ya, yang kita angkat mengenai referendum masyarakat di tempat ahli parlimen itu memegang kuasa untuk ada suara menentukan bahawa ahli parlimen mereka benar-benar kalau lompat parti atau tidak. Makanya jika punca kuasa itu diberikan kepada pihak tertentu, katakanlah menteri, terwujud persoalan adakah menteri tersebut boleh menyalahgunakan kuasa atau tidak. Tetapi kalau kuasa itu diberikan semula kepada rakyat, golongan belia yang berada di kawasan sebagai contoh, makanya tiada persoalan saat tuding-menuding jari akan wujud di mana mereka menuduh pihak tertentu menyalahgunakan kuasa. Ya. Kalau kita lihat pucuk pangkalnya melibatkan RUU Akta Anti Lompat Parti ini, ia membabitkan soal kepercayaan, soal pemilih yang telah membuat pilihan memilih ahli parti, kemudian berdasarkan apa yang dia ada ketika itu, kemudian di pertengah penggal bertukar kepada pihak yang lain ataupun parti yang lain. Itu salah satu aspeknya. Cuma selain daripada aspek ketelusan ataupun
maklumat yang dikongsi bersama dalam kerangka RUU Anti Lompat Parti ini. Pada pandangan Fauzi, apa lagi pindaan yang mungkin boleh diwujudkan ataupun perundangan yang boleh diwujudkan untuk melibatkan pembuat polisi ini atau ahli politik ini terus dipegang accountability-nya terhadap rakyat agar rakyat tidak lagi merasakan seperti mereka ini hanya memilih kemudian diabaikan oleh wakil-wakil rakyat ini. Baik. Di peringkat MBM, menurut kenyataan dikeluarkan oleh Zulkifli Johar pada tahun 2020, kami menyokong penuh Akta Anti Lompat Parti pada tahun 2019 dikenali sebagai Akta Integriti Pilihan Raya. Maka dalam akta tersebut, kita menyokong bahawa isu lompat-lompat ni kita tak nak berlaku dalam negara kita. Itu yang pertama. Keduanya, akta yang cuba dibawa sebelum tahun 2020, di tahun 2019, semenjak tahun 2017 lagi, 2016-17 adalah Akta Pembiayaan Politik. Ini kita sudah bincang peringkat MBM bersama kerajaan sejak 2016-2017 dalam Jawatankuasa Nasional mengenai pembiayaan politik. Di mana kita tidak mahu ada parti politik yang telah bergantung dengan pembiayaan dana daripada luar sehingga mereka membuat keputusan bukan berdasarkan suara rakyat tapi berdasarkan kuasa pemberi dana tersebut. Makanya saya rasa di samping kita memperkuatkan Akta Anti Lompat Parti ini, tak kisah nak panggil apa pun, tapi pembayaran politik perlu kita pantau, tak kira dalam mana-mana politik, pembangkang atau kerajaan, supaya parti politik bersuara berdasarkan suara rakyat dan bukannya pendana-pendana yang tertentu. Ya, dan perkara ini juga antara yang lantang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen MUA YB Syed Saddiq Abdul Rahman berhubung dengan pembiayaan politik dan juga banyak dibangkitkan oleh pihak pembangkang. Tetapi apa yang diperlukan untuk akta-akta ataupun perundangan seperti yang disebutkan tadi, pembiayaan politik, lompat parti dan sebagainya ini menjadi realiti? Adakah kerana ia sudah menjadi sebahagian budaya politik kita sejak lebih 6 dekad merdeka, ataupun kalau RUU Lompat Parti ini kerana wujudnya memorandum transformasi dan juga kestabilan politik, kalau tak wujud MOU ini mungkin sampai kesudah kita tidak ada satu perundangan sedemikian. Tapi apa yang menghalang ataupun menyebabkan transformasi ataupun penambahbaikan dalam perundangan melibatkan parti-parti politik ini sukar untuk dilaksanakan, Fauzi? Baik, kalau kita tengok apa-apa idea akta ataupun polisi yang cuba dibawa oleh pihak kerajaan ataupun dilontarkan oleh pembangkang, akan ada pihak yang membangkang. Demokrasi, memang kita terbuka untuk bersetuju atau tidak bersetuju. Kita faham tentang perkara isu di peringkat MBM, kita faham. Tapi apabila satu pendapat itu atau satu polisi akta itu tidak dibawa perbincangan secara menyeluruh bersama dengan golongan-golongan sivil terutamanya, dan hanya pihak-pihak segelintir kecil di atas sana yang membuat untuk kita tanpa perbincangan, maka akan ada penolakan besar. Kalau kita tengok macam undang-undang gangguan seksual sebelum ini, ada perbincangan, round table discussion dibuat bersama dengan golongan-golongan sivil. Apabila dibentangkan, ada bunyi tentang penolakan tentang definisi tertentu, tetapi tiada penolakan besar terhadap RUU tersebut. Tapi Akta Anti Lompat Parti yang dibawa ini terdapat bunyi yang banyak, bukan sahaja di pihak pembangkang, maha pihak golongan sivil. Sebab apa? Kerana ia draftnya tidak dibuka perbincangan kepada rakyat-rakyat Malaysia, wakil-wakil rakyat Malaysia untuk memberi pandangan, untuk mendengar draft tersebut sebelum dibentangkan di Dewan Rakyat.